Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN minggu ini dimulakan dengan Majlis Perasmian Festival Kesusasteraan Islam Brunei Darussalam 2015 dan Malam Pengucapan Puisi Islam. Bahan berita ASEAN lain juga dimuatkan dengan bengkel ARF bagi memerangi perdagangan haram hidupan liar di Tuaran Sabah, Malaysia. Manakala Thailand merampas sebanyak 4 tan gading gajah yang disembunyikan di dalam guni kacang yang dikesan dari Kongo, dan Perdana Menteri Kemboja merasmikan Masjid Islam Arab Bersatu di Phnom Penh bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman untuk mengikuti laporannya. Kesusasteraan dan penulisan Islam mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan negara dan bangsa serta pada menegak dan mengembangkan syiar Islam di negara Brunei Darussalam. Justru Festival Kesusasteraan Islam Brunei serta bengkel seni pengucapan dan penulisan puisi Islam adalah sebagai punggur kehadapan ke arah mengangkat martabat kesusasteraan Islam di negara ini, sekaligus di Nusantara. Ia akan menyumbang kepada perkembangan dakwah dan menegakkan syiar Islam. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja, Datuk Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berucap demikian semasa perasmian Festival Kesusasteraan Islam Brunei Darussalam 2015 dan Malam Pengucapan Puisi Islam. Festival diharap dapat melahirkan penulis, penyair dan penceramah kesusasteraan Islam yang berilmu, di samping memberi pendedahan kepada mereka dalam menyampaikan pengucapan sastra Islam secara berkhemah. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Pemangku Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Piran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Tuan Yang Terutama Mas Agus Zulkifli bin Mas Agus Muhammad. Kerjasama rentas sempadan dan serantau perlu diperkukuhkan bagi memerangi perdagangan haram hidupan liar, bukan sahaja di rantau ASEAN, malah seluruh dunia. Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman berkata, perdagangan haram hidupan liar merupakan isu transnasional mendesak yang menuntut kerjasama global. Datuk Anifah yakin isu perdagangan hidupan liar mendapat kerjasama dan ditangani secara bersama-sama semua wakil Forum Serantau ASEAN ARF, sama seperti isu ekonomi dan isu pengganasan sebelum ini. Datuk Anifah menyatakan demikian dalam sidang media sempena perasmian bengkel ARF bagi memerangi perdagangan haram hidupan liar di Tuaran Sabah. Sementara itu, Duta Antarabangsa Malaysia bagi Pemeliharaan Orang Utan yang juga penceramah undangan, Tan Sri Michelle Yoh berkata, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memberi pendidikan dan penjelasan kepada masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan hidupan liar. Bengkel 3 hari tersebut diadakan sempena pemilihan Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini dan juga pengerusi ARF. Bengkel membincangkan topik-topik utama seperti isu pemburuan dan perdagangan haram hidupan liar melalui perspektif ASEAN. Ia termasuk mengenal pasti cabaran dan bidang kerjasama yang mampu dipertingkat, perkongsian amalan-amalan terbaik, aspek pencegahan dan penyiasatan, pengukuhan kerjasama serantau serta perkongsian inisiatif bagi memupuk kesedaran awam berkenaan isu perdagangan haram hidupan liar. Hasil perbincangan di bengkel ini dilaporkan kepada Mesyuarat Menteri-Menteri ARF kali ke-22 yang dijadual diadakan di Malaysia pada suku ketiga tahun ini. Sementara itu, pihak berkuasa Thailand telah merampas sebanyak 4 tan gading gajah yang disembunyikan di dalam guni kacang yang dikesan dari Kongo dalam apa yang pihak berkuasa katakan ia merupakan serbuan terbesar dalam sejarah di negara itu. Menurut Pengarah Jabatan Kastam, Jeneral Somchai Sajapongsi yang memberitahu wartawan, sebanyak 739 gading gajah yang menuju ke Laos dirampas ketika tiba di satu pelabuhan di Bangkok Sabtu lalu, selepas pihak berkuasa mengesan kontena-kontena dari Kongo.
Dia berkata penghantaran itu diberi tanda sebagai kekacang, dihantar dari Kongo bulan Februari lalu dan menuju ke Malaysia sebelum sampai di Pelabuhan Bangkok. Thailand merupakan salah sebuah destinasi utama bagi penyeludupan gading gajah di Asia dan tidak lama lagi akan menghadapi sekatan antarabangsa jika ia tidak menunjukkan peningkatan dalam membentras masalah itu. Somchai berkata, pihak berkuasa percaya jika gading gajah yang bernilai $6 juta Amerika itu sampai ke Laos, ia akan diagih-agihkan kepada pembeli di China, Vietnam dan Thailand. Para pemburu gading gajah telah membunuh sebanyak puluhan ribu gajah sejak awal tahun ini untuk memenuhi permintaan di Asia. Sementara itu, China telah mengenakan larangan selama setahun terhadap pengimportan gading gajah di tengah-tengah kritikan rakyat di negara itu. Kerajaan Kemboja mendakwa negara itu hidup rukun damai, baik dalam isu kaum maupun agama di bawah kepimpinan Raja Norodom Sihanouk. Rakyat tidak mempunyai masalah kecuali semasa dalam pemerintahan pertama rejim Pol Pot yang kini sudah pupus. Perdana Menteri Kemboja Samdech Hun Sen menyatakan demikian semasa merasmikan Masjid Islam Arab Bersatu di Phnom Penh. Kira-kira 10,000 orang hadir, terdiri dari wakil 16 sebuah negara dan masyarakat Islam dari seluruh Kemboja. Beliau berkata semua agama mempunyai kebangkitan yang sama pada 7 Januari 1979, di mana perbezaan sekarang antara kaum dan agama tidak menjadi penghalang untuk sama-sama membangun negara itu. Beliau menambah, masalah utama mereka ialah untuk menyatukan negara dan agama yang berbeza, hidup harmoni bersama-sama tanpa diskriminasi. Bagi pelajar Islam, mereka bebas berpakaian Muslim dan mendapat pendidikan di sekolah-sekolah awam atau swasta. Malah lapangan terbang Phnom Penh dan Siem Reap menyediakan surau dan lokasi mesyuarat antarabangsa juga mempunyai ruang untuk orang-orang Islam menunaikan kewajipan. Berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Pertunjukan fashion kimono dan peraduan yukata diadakan bersempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara Laos dan Jepun. Kita juga akan ke Kampung Giap Nat di daerah Nam Truk, wilayah Nam Dinh, Vietnam untuk melihat cara pembuatan serban tradisi. Dalam perkembangan lain, negara Brunei Darussalam memenangi kategori pembantu pelakon wanita terbaik bagi filem Yasmin dalam anugerah filem antarabangsa ASEAN 2015 yang berlangsung di Borneo Convention Centre, Kuching, Sarawak baru-baru ini. Di Manila, ribuan penunggang menyertai acara berbasikal bagi memperingati kempen udara bersih menjelang sambutan Hari Bumi Sedunia. Dan Singapura sedang giat membuat persiapan bagi acara pembukaan Sukan Asia Tenggara. Teruskan mengikuti berita ASEAN dan laporan juga bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara Laos dan Jepun yang bermula pada 5 Mac 1955, acara kebudayaan, pertunjukan fashion kimono dan peraduan yukata diadakan oleh Kedutaan Jepun di Laos bertempat di Pusat Budo, Laos, Jepun. Kimono merupakan pakaian tradisi Jepun yang dipakai oleh orang Jepun lebih 1,800 tahun yang lalu dan telah digunakan sejak turun-temurun. Yukata pula adalah sejenis pakaian kapas dipakai semasa musim panas. Semasa pertunjukan ini, koleksi fashion kimono yang indah dan penuh beristiadat termasuk pakaian perkahwinan dipamerkan bersama-sama dengan penjelasan oleh pakar kimono Jepun yang berpengkalan di Bangkok. Beliau juga menunjukkan bagaimana cara memakai yukata dengan betul. Di samping itu, pertandingan yukata juga diadakan dan ramai anak muda Laos memakai yukata yang berwarna-warni naik ke pentas untuk memperagakan pakaian mereka. Acara ini mengukuhkan lagi persahabatan dan meningkatkan persefahaman antara rakyat Laos dan Jepun. Serban tradisi Vietnam dikenali sebagai Khăn Dung, merupakan pakaian penting orang Vietnam.
Serban ini boleh digabungkan dengan pelbagai jenis pakaian, termasuk Audai. Bagaimanapun, kini terdapat hanya 2 buah kampung di Hui dan Namdin yang boleh membuat pakaian tradisi ini. Kebanyakan cara pembuatan serban dengan menggunakan tangan yang memerlukan pertukangan yang tinggi dan terperinci. Langkah terakhir untuk membuat serban yang lengkap ialah dengan membiarkan gam dan lapisan luar serban kering. Atas kreativiti, cara pembuatan serban kini boleh dipelbagai dan dilakukan dengan bantuan mesin. Justru produktiviti juga semakin meningkat. Walaupun hasil utama di kampung ini adalah serban, hanya terdapat beberapa keluarga yang melabur dalam produk ini. Selebihnya hanya menghasilkan barangan untuk pesanan khidmat luar. Orang-orang tua dan wanita mempelopori sebahagian besar daripada tenaga kerja. Sejak penduduk tempatan tidak bergantung kepada kraf tangan ini, mereka tidak terjejas oleh pasaran atau harga yang turun naik. Sebab itulah, sejak berkurun-kurun, pembuatan serban akan diteruskan untuk generasi akan datang. Malaysia membolot 2 anugerah pada Malam Gala Festival dan Anugerah Filem Antarabangsa ASEAN AIFFA 2015 yang berlangsung di Borneo Convention Centre, Kuching, Sarawak, BCKK baru-baru ini. Kedua-dua anugerah itu ialah filem terbaik iaitu Terbaik dari Langit dan pelakon terbaik Bron Prade dari filem yang sama. AIFFA 2015 yang disahkan oleh 10 Menteri Pelancongan ASEAN dan dihadiri oleh 200 personaliti dan selebriti antarabangsa menjadi platform terbaik untuk mempromosi kerjasama perniagaan dan rangkaian dalam industri perfilman ASEAN. AIFFA 2015 juga memperlihatkan bahawa Malaysia mempunyai 2 peranan, bukan sahaja sebagai hos AIFFA tetapi juga sebagai pengurusi ASEAN. Dan festival filem itu merupakan langkah ke arah penumbuhan komuniti ASEAN pada akhir tahun ini. Bintang terkenal Hollywood, Datuk Jackie Chan, diumumkan sebagai penerima anugerah baharu bagi AIFFA, iaitu Anugerah Inspirasi ASEAN. Sementara itu, penganjuran AIFFA edisi kedua ini menyaksikan anugerah pencapaian sepanjang hayat yang diterima oleh Tan Sri Michelle Yeoh, di mana pada AIFFA 2013 diterima oleh pelakon dari Filipina, Nora Honor. Terdahulu diumumkan pemenang bagi anugerah pelakon wanita terbaik, iaitu Sherry Gill dari Filipina melalui filem Sonata. Selain itu, pembantu pelakon lelaki terbaik dan wanita terbaik masing-masing dianugerahkan kepada Sok Sotun dari Kemboja untuk filem The Last Reel dan Nadia Wahid dari negara Brunei Darussalam bagi filem Yasmin. Turut diumumkan anugerah pengarah terbaik diterima oleh Yusuf Laban dari Filipina, manakala filem Indonesia iaitu Soekarno arahan bin Sihombing diangkat sebagai lakon layar terbaik pada malam gala tersebut. Festival bertemakan AIFFA Movies and Networking Inspire ASEAN, AIFFA Mania. Ribuan penunggang basikal berhimpun di Manila bagi memperingati kempen udara bersih menjelang sambutan Hari Bumi Sedunia. Para penunggang berbasikal sepanjang lebih dari 15 km dengan melalui jalan di luar pinggir bandar dan lebuh raya bagi menjayakan kempen langkah penjagaan alam sekitar dan bagi pembinaan lebih banyak laluan untuk penunggang-penunggang basikal. Para ahli kempen berharap kempen tersebut akan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai penjagaan alam sekitar dan pengurangan penggunaan kenderaan yang membawa kepada pencemaran udara. Lebih dari 3 juta penduduk mendaftar menggunakan kenderaan di Manila. Pencemaran udara dan kesesakan lalu lintas di jalan-jalan utama di bandar negara itu merupakan masalah utama walaupun pelbagai peraturan telah dibuat oleh kerajaan untuk menyelesaikan isu berkenaan. Sambutan Hari Bumi Sedunia disambut pada setiap 22 hari bulan April bertujuan untuk mempromosi langkah penjagaan dan melindungi alam sekitar. Acara pembukaan Sukan Asia Tenggara akan berlangsung kurang dari 2 bulan lagi di Singapura. Persiapan sedang giat diadakan bagi acara berskala besar itu yang akan disertai oleh 25,000 orang yang juga merangkumi pengurusan logistik di 31 buah lokasi. Sebuah syarikat yang bertanggungjawab bagi penyimpanan dan pengangkutan barang-barang keperluan Sukan Asia Tenggara telah pun menyediakan ruang dalam gudang ini.
Kemudahan 17,000 kaki persegi ini mempunyai 11,000 ruang palet untuk memuatkan kuantiti besar barangan. Ia juga akan memuatkan sebahagian 3 juta botol air, 1,500 kotak pakaian seragam untuk para sukarelawan, 31,000 bungkusan makan ringan dan 3,000 barangan elektrik. Dianggarkan sebanyak 3,000 perjalanan akan dibuat untuk menghantar barangan kepada 17,000 sukarelawan dan lebih 7,000 atlet dan pegawai. Untuk memastikan tiada gangguan dan kekecohan akan tercetus, pegawai polis telah pun ditempatkan bertugas sepanjang masa di gudang berkenaan. ASEAN berjaya mencapai kemajuan baik dalam memenuhi objektifnya. Tahun demi tahun, ahli-ahli anggota ASEAN menggiatkan usaha untuk menjadikan rantau ini bersatu padu dalam menjaga keharmonian, menetapkan ekonomi bersepadu serta tanggungjawab sosial. Ini selaras dengan penekaan peranan rakyat serantau dalam usaha membina komuniti ASEAN 2015. Auda, hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.